Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika wa sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli mahabbatihi wa asla syu'una Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab hikam kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Dan yang kita muliakan adalah para habaib, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar malam ini moga-moga Allah Taala memberi kebaikan dan juga kemudahan untuk kita meneruskan pengajian kitab hikam ini. Maka kita juga mohon kepada Allah Taala agar para guru kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita, agar mereka mendapat kebaikan disebabkan jasa-jasa mereka yang menyampaikan ilmu sehingga kita mendapat manfaat sampai kepada hari ini. Jadi sedikit dahulu Ustaz belajar kitab hikam ini bersama dengan Tuan Guru Haji Abdullah dan juga dengan Syekh Ibrahim mengenai pengajian kitab hikam ini, yang kita doakan kepada guru kita Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Syekh Ibrahim, dan juga Allamah Habib Omar dan beberapa ulama-ulama agar ataupun para guru kita agar mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung balik pengajian kitab kita. Kita sampai kepada muka surat 34. Muka surat 35 muka surat 35. 34 yang semalam 35 sampai kepada muka surat 35. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, la tatruk az-zikra li'adami hudurika ma'allahi ta'ala ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi zikrika asyaddu min ghaflatika fil wujudi zikrihi. Maka maksudnya, jangan engkau tinggalkan zikir kerana ketiadaan hadirmu, ketiadaan hudur, yakni hadirmu beserta Allah di dalamnya, kerana bahawasanya lalaimu daripada ketiadaan wujud zikir akan Allah Ta'ala itu terlebih sangat jahatmu, yakni tersangat burukmu daripada lalaimu di dalam wujud zikir akan dia. Maka dikatakan bahawa untuk kita ini nak mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah faham bahawa nilai ibadat seseorang itu dikira mengikut hatinya, hati yang ingat kepada Allah. Kemarin dahulu kita ada baca, kita ada bicara bahawa ibadat seseorang itu dikira bernilai kepada Allah apabila ibadat tadi benar-benar ingat kepada Allah, dan ibadat tadi dapat membuang cinta dunia di dalam hati. Kemudian dikatakan bahawa elok amal ibadat seseorang tadi mengikut elok hati dia. Hatinya elok, maka eloklah ibadatnya kepada Allah. Jadi persoalan kita, untuk kita nak beribadat dalam keadaan ibadat itu dikira bernilai di sisi Allah, dalam keadaan ibadat tadi ada pandangan Allah Ta'ala, sehingga walau ibadat itu kecil, sedikit, tetapi mendapat kedudukan besar di sisi Allah Ta'ala. Maka apakah jalannya, ataupun apakah yang menyebabkan ibadat kita ini tidak mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah? Jawapannya adalah
kerana hati kita lalai ketika melakukan ibadah kepada Allah. Bila hati kita lalai kepada Allah, maka Allah tidak memandang kepada yang zahir, Allah memandang hati. Bila ahwal kita, hal hati kita ini ingat kepada Allah, maka di situ ibadat kita jadi penilaian. Maka bagaimana nak jadi ingat kepada Allah? Maka jawapannya ada pada malam ini, yakni hendaklah kamu berterusan berzikir kepada Allah. Maka berterusan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita perlu berzikir? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, fazkuruni azkurkum. Maka kamu berzikirlah kepada aku, aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah kamu ini mensyukuri akan nikmat aku. Bersyukurlah kepada Allah, jangan kamu ini kufur kepada Allah. Maka fazkuruni, banyaklah sebut kepada aku. Banyaklah sebut pada aku sebut namamu. Aku banyak engkau ingat aku ingat kepada kamu. Maka Allah memberi jaminan. Ketika ditanya oleh satu orang kepada seorang ahli sufi, bagaimana kita ingin mengetahui Allah mengingati kita? Maha suci Allah bersifat lupa. Tetapi maknanya bagaimana kita nak mengetahui bahawa Allah memberi rahmat kepada kita? Lalu dia menjawab, sang sufi tadi mengatakan, kamu nak tahu Allah ingat kamu, kamu kena ingat Allah. Ketika mana kamu ingat Allah, Allah mengingati kamu. Wazkuruni azkurkum. Maka dikatakan bahawa kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebut nama Allah. Kerana apa? Kerana kita tengok fazkuruni azkurkum. Kamu sebut nama aku sebut kamu. Washkuruli, kamu kena bersyukur kepada aku. Wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Maknanya kamu kena ingat nikmat yang aku beri kepada kamu. Kita makan, nikmat itu datang daripada Allah. Kita sihat kita. Lalu Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Satu hari Sayyidina Bilal ibn Rabah datang jumpa Nabi SAW. Dan Sayyidina Bilal ibn Rabah ini setiap pagi akan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Maka dikatakan bahawa minta maaf banyak-banyak kalau ada terputus, minta maaf banyak-banyak. Tapi terima kasih masih bersama dengan Ustaz. Kita sambung sambung insya-Allah. Dikatakan bahawa Sayyidina Bilal ibn Rabah setiap pagi jumpa dengan Nabi SAW. Lalu ketika bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah menangis. Lalu Sayyidina Bilal bertanya, ya Rasulullah, ma yubkika, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Bilal. Maka Rasulullah SAW memberitahu, aku menangis kerana Allah telah menurunkan kepada aku satu ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatil li ulil albab. Pada kejadian langit dan bumi dan juga pada pertukaran malam dan siang, maka itu maknanya menjadi peringatan kepada orang-orang yang berakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat ini memberitahu hanya dapat memahami, melihat ciptaan Allah lalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana nak menjadikan seseorang itu dikira benar-benar beriman, benar-benar berakal, menggunakan akalnya. Lalu disambung ayat apa dia? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabnya. Pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah mereka yang berakal? Mereka itu adalah orang yang sentiasa menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah sehingga mendatang. Mereka adalah orang yang sangat sentiasa menyebut, sentiasa mengingati Allah Ta'ala ketika mana mereka berdiri, ketika mana mereka duduk, ketika mana mereka baring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu bertafakkur, memikirkan tentang kejadian lain. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak engkau jadikan perkara ini sia-sia.
Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkan kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan zikir, berzikir seorang tadi, dia dapat memikirkan kejadian langit dan bumi. Bila dia fikir, dia dapat Allah Taala. Bila dia berfikir sahaja, dia berzikir saja, dia akan menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Taala. Dan apabila dia berzikir sahaja, dia ini dikatakan bahawa orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala dan akan dijauhkan dia daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Jadi di antara zikir yang afdal kita berzikir adalah kalimah la. Jadi minta maaf kalau ada gangguan sedikit, minta sabar. Maka dikatakan bahawa kita sambung balik. Lalu dikatakan bahawa bila dia berzikir pada Allah, di antara zikir yang afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Dan siapa yang membanyakkan kalimah la ilaha illallah ini, dikatakan bahawa berada dalam ketakutan, dia akan diselamatkan. Dia Allah hilangkan dia rasa takut kepada Allah. Dan ketika mana saja dia banyak berzikir, Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah hisni. Sesungguhnya kalimah la ilaha illallah itu benteng aku. Faman dakhala fi hisni, maka sesiapa yang masuk dalam benteng aku, amina min azabi, maka selamat daripada azab aku. Bermakna para jamaah sekalian, siapa yang banyak berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada azabnya. Tak kira sama ada azab itu alam azab ataupun di padang mahsyar ataupun dekat negeri akhirat. Dan dikatakan bahawa oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, sesiapa yang banyak berzikir la ilaha illallah, ketika mana dia nak wafat, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia dahaga dan lapar. Kerana sesungguhnya orang-orang yang hampir wafat ketika sakaratul maut, maka ada di kalangan manusia yang dahaga bersangatan. Tetapi bagi orang yang banyak berzikir la ilaha, Allah Ta'ala hilangkan dia, tidak rasa dahaga ketika mana dia nak wafat. Baik, lalu dikatakan lagi, jangan engkau tinggalkan zikir kamu. Jangan kamu tinggalkan zikir walaupun ketiadaan hadir hati bersama kamu. Macam mana ni Ustaz, saya berzikir tapi hati tidak hidup lagi. Zikir kosong saja. Teruskan berzikir. Walaupun kita zikir, hati kita tak ingat lagi pada Allah. Bagaimana ni Ustaz, saya berzikir tapi saya tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Walaupun kamu ahli maksiat. Walaupun ahli maksiat, maka jangan tinggalkan berzikir kepada Allah. Walaupun lalai kepada Allah, maka jangan tinggalkan berzikir kepada Allah. Tapi harap sabar dan kita teruskan pengajian kita. Tak apa. Sabar. Dan dikatakan lagi bahawa bila satu orang Allah Ta'ala akan bagikan hatinya jadi tenang. Orang yang berzikir, kalau antum jemaah tengok, nak tahu macam mana orang tu berzikir, ahli zikir ke tidak, kita boleh tengok bahawa kedudukan dia sentiasa tenang, hidupnya dalam keadaan tenang. Bahkan kita tengok wajah dia pun hati kita jadi tenang. Itu tanda dia ini seorang ahli zikir. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, teram hati mereka, tenang saja hati mereka. Tenang hati mereka itu disebabkan mereka itu adalah orang yang berzikir. Maka ketahuilah, dengan berzikir itu menyebabkan hati kamu menjadi tenang. Maka apabila kita banyak berzikir, maka Allah akan tenangkan hati kita. Tenangkan hati kita. Jadi dikata, walaupun kita ini tak boleh tinggal lagi maksiat, walaupun hati kita lalai, teruskan berzikir walaupun lalai, walaupun hati tidak hidup. Orang berzikir ni dia akan ada kesan. Kadang dia berzikir, cara dia kesan, kadang rasa sakit belah dalam.
dan terus saja berzikir. Walau bagaimanapun, bila kita berzikir saja kepada Allah, maknanya Allah Ta'ala akan selesaikan masalah-masalah kita. Banyakkan sebut dengan nama Allah, dan berzikir adalah tanda seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan lupa, hendaklah kita setiap hari kena berzikir kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana zikir ini penting, maka jangan kamu tinggalkan zikir. Walaupun zikir itu tidak hadir di dalam hati kamu. Ketiadaan hadir hati berserta dengan Allah Ta'ala, kerana bahawasanya lalai kamu daripada ketiadaan wujud zikir kepada Allah. Kalau kamu tidak berzikir langsung, dalam satu hari tak ada berzikir langsung, bermakna kamu lalai kepada Allah. Itu lebih sangat jahatnya daripada lalaimu dalam wujud zikir akan dia. Itu lebih buruk daripada kamu tidak berzikir, daripada kamu tidak berzikir langsung. Berzikir dalam keadaan lalai ke, dalam keadaan lalai tak apa, zikirlah. Walaupun lalai pun, saya ini berzikir ustaz tapi maksiat tak boleh tinggal lagi, tak apa, teruskan berzikir. Teruskan berzikir dengan harapan zikir tadi satu hari dapat mencabut juga maksiat kita. Maka teruskan berzikir. Kerana apa terus berzikir? Kalau kamu tinggalkan zikir, kamu lagi teruk. Kerana sesungguhnya orang yang tidak berzikir langsung itu lebih lagi lalai dibandingkan dengan orang yang berzikir dalam keadaan hatinya lalai. Kalau dia tak berzikir langsung, bermakna hati dan lidah tidak menyebut nama Allah. Tetapi kalau dia berzikir, lidah sebut nama Allah, walaupun hati tidak datang lagi ingatan kepada Allah, maka para jemaah, kita tidak boleh tinggalkan zikir. Maka bolehlah kita berzikir, sama ada istighfar 100 kali, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 100 kali. Ataupun zikir selawat Nabi 100 kali, ataupun zikir la ilaha illallah 100 kali. Ini kalau boleh begitu. Ustaz ada mengambil dengan Syekh Yusuf Al-Hasani ketika nampak istighfar membaca ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi 100 kali. Lepas tu habis tu baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali. Ini amalan yang dulu Ustaz amalkan dalam satu hari 300 zikir. Istighfar 100, kemudian selawat 100, kemudian la ilaha illallah 100. Tetapi kalaulah jamaah sudah ada ambil zikir dengan orang-orang yang tertentu, amalkan zikir yang telah dipaiahkan, amalkan zikir yang telah diambil. Maka hidupkan hati dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana kalau kamu tidak berzikir langsung, maka lebih buruk lagi daripada orang yang berzikir dalam keadaan hati lalai kepada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya lalai daripada zikir itu menjauhkan daripada Allah. Kalau kamu keseluruhannya, maknanya semua kuliah ni keseluruhannya, kamu telah berpaling kepada Allah keseluruhannya, tak zikir langsung, maka tidak ada zikir, tidak ada manfaat dalam ibadat kita. Kita sudah belajar yang dahulu, nilai ibadat tadi mengikut hati. Maka bila hati tidak ingat kepada Allah, maka bimbang nanti ibadat kita tidak ada nilai di sisi Allah. Para jamaah sekalian hidup minta maaf banyak-banyak. Harap para jemaah boleh bersabar, dan tak apalah, itu ujian dalam tu. Banyak orang komplain, dia kata ustaz pengajian ustaz ni putus-putus, ustaz lain tak elok. Jadi maknanya kita dah beli line internet baru, telefon pun telefon baru dah maknanya. Tapi tak apa, insya-Allah minta sabar, kita teruskan pengajian kita. Maka dikatakan seandainya kamu tidak berzikir langsung, kalau tidak berzikir langsung bermakna kamu telah berpaling kepada Allah kulliyah keseluruhannya,
maknanya kamu betul-betul lalai kepada Allah. Bila lalai kepada Allah, bagaimana nanti ibadat kita nak ada nilai di sisi Allah. Maka dan lalai di dalam zikir itu, kalau kamu zikir-zikir tapi hati kamu lalai kepada Allah, hadir daripada juz'iyah. Ada juga juzuk dia. Apa juzuk dia? Sekurang-kurang lidah guna juga sebut nama Allah. Sekurang-kurangnya. Kerana bahawasanya dalamnya zikir itu menghiasi engkau, menghiasi anggota dengan ibadah. Sekurang-kurang kamu berzikir, kamu telah gunakan lidah kamu sebut nama Allah. Kerana kalau kita tidak sebut nama Allah, nanti kita bimbang kita sebut dengan benda-benda yang selain daripada Allah, ataupun kita boleh jadi kita cerita buruk orang ke, mengumpat ke, fitnah ke dan seumpamanya. Lidah dicipta bukan untuk itu. Lidah kita dicipta oleh Allah untuk beribadah, iaitu dengan berzikir, baca Quran, cakap perkara elok dan seumpamanya. Jadi sekurang-kurang masalah hati tidak hidup, tetapi kita telah gunakan anggota zahir kita, lidah kita kepada ibadat. Dan lalai itu menghilangkan akan dia. Jadi kalaulah kamu ini, maknanya bila kita tidak berzikir, bermakna hati kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita tidak berzikir. Tetapi kalau kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hati lalai, tetapi nak bagi tahu bahawa di samping hati kita lalai itu ada benda yang kita masih lagi ingat kepada Allah. Apa dia yang ingat kepada Allah Taala itu? Yakni kita masih lagi menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah kita apabila kita ini dipilih oleh Allah. Jadi oleh kerana kita nak berzikir ini supaya hati kita hidup kepada jemaah, yang pertama zikir kena banyak. Macam mana kita nak hidup, kita hanya zikir 100 saja. Mana kalau boleh banyak, tapi nak oleh kerana permulaan kita jangan buat terus-terus banyak. Jangan terus banyak, kita sikit-sikit dahulu. 100 dulu, lama naik sikit. Dahulu ada satu orang, bila kita bercakap tentang zikir, lalu beliau ini terus berzikir. Dia berzikir. Bila dia berzikir, lama-lama dia jadi, tubuh dia jadi panas, kata dia. Tubuh dia jadi panas. Lepas tu dia jadi macam, fikiran dia jadi tak tenteram. Patutnya zikir membawa hati tenteram. Dia pun jumpa Ustaz. Ustaz pun tanya dia. Dia kata saya mendengar kuliah Ustaz dah, saya jadi semangat berzikir. Ustaz pun tanya, dah zikir ni kamu ambil mana? Dia kata saya terus, dia kata dengar kuliah malam, esok pergi kedai buku, cari buku-buku zikir. Terus ambil, terus berzikir. Begitu. Kata tak apa, nak berzikir bagus, tapi sebaiknya ada sanad ataupun ada ijazah. Ginilah amal yang inilah Ustaz pun bagi dia beramal. Lepas tu tak jumpa-jumpa sampai sekarang, wallahu a'lam lah. Tapi dia terus berzikir dengan banyak. Bukan tak bagus zikir banyak-banyak, tetapi kita bermula daripada sedikit dulu supaya istiqamah. Takut apa? Takut nanti kalau jamaah zikir terus banyak, nanti lama-lama tinggal zikir. Itu kita tidak mahu. Zikir memang dia, kita kena yang pertama zikir banyak dengan arti kata biar berterusan. Kerana Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah atwamuha. Amalan yang Allah Ta'ala kasih itu adalah amalan yang berterusan, walaupun sedikit, wa in qallab. Jadi dikatakan bahawa kita disuruh istiqamah di dalam zikir dulu. Masalah hati kita hidup tak hidup, itu kita serah pada Allah, kita zikir dulu. Maka berzikirlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas pada itu, sampai zikir kita menjadi banyak. Macam mana menjadi banyak? Masuk Ustaz, zikir jadi banyak. Bukan zikir sekaligus beribu-ribu sehari. Bukan. Kalau orang tak biasa, dia memula daripada sikit dan berterusan. Sehingga bila sudah, walaupun sedikit, satu hari hanya 100, tetapi kalau sebulan banyak mana? Sudah 3,000 contohnya. Maknanya. Jadi,
Kemudian 2 bulan, 3 bulan dah beribu-ribu kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka insya-Allah zikir itu akan memberi kesan bila kita berzikir. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi para jemaah, kita ini jangan cepat-cepat sangat. Kita kena bersabar, teruskan berzikir, walaupun hati tidak hidup, hati tidak hidup, tapi sekurang-kurang kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi para jemaah, kalau kita ini lalai kepada Allah ni, ataupun mudah lalai kepada Allah, letakkan tasbih di dalam kocek kita. Lepas tu kita pegang tasbih. Banyak perang pegang tasbih daripada pegang handphone. Jangan marah, maknanya apa? Kerana sesungguhnya kita memegang tasbih, kata ulama, kalau kita memegang tasbih, walaupun kita tidak guna, kita sudah mendapat pahala. Mendapat pahala. Jadi, zikir banyak-banyak. Teruskan berzikir, kemudian istiqamah. Dan yang ketiganya, kalau kita berzikir, yang pertama sedikit istiqamah, yang kedua banyak berpanjangan, maknanya, dan yang ketiga zikir ini sebaiknya dengan bimbingan guru. Lalu dikatakan, zikirlah kamu dengan zikran katsira, iaitu zikir banyak-banyak supaya kamu tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan bahawa kullu ibadatin faradaha Allah Ta'ala ja'ala laha waqtan maksusan. Sesungguhnya ibadat-ibadat, kebanyakan ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala tetapkan itu ada waktu-waktunya tertentu. Bahkan setiap ibadat yang Allah fardukan itu ada waktu-waktu yang tertentu. Kecuali apa? Kecuali zikir kepada Allah. Maka zikir tak apa, bila-bila masa kita nak berzikir, kita boleh berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana zikir ini tidak ditentukan masa. Oleh kerana itu, zikirlah. Ada orang nak zikir, kalau boleh lepas sembahyang utama daripada antara waktu yang afdal, lepas sembahyang kita berzikir kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Dikatakan bahawa apabila kamu selesai mengerjakan salat, maka hendaklah kamu sebut nama Allah, berzikirlah ramai-ramai. Sama ada nak berzikir berdiri ataupun duduk. Lepas pada tu rasa-rasa nak baring, sambil-sambil baring berzikir pun tidak menjadi masalah. Lalu seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, dia minta. Ada satu orang lelaki, dia datang jumpa Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maknanya kasrat ala syara'i'il Islam. Banyak sungguh syariat Islam. Fa'ausini bi amrin adraka bihi ma fatani. Berilah kepada saya ya Rasulullah satu perkara, satu amalan yang saya dapat setelah saya luput, saya tertinggal apa-apa syariat Islam. Nak khabarnya, nak bagi tahu, ya Rasulullah, syariat Islam ni banyak, kasrat alayya syara'i Islam, banyak sungguh syariat Islam saya nak amal. Kadang-kadang saya tak mampu nak amalkan dia. Maka berilah saya satu amalan. Fa'ausini bi amrin. Wasiatkan saya dengan satu pekerjaan, satu perkara, adraka bihi ma fatani, supaya saya dapat mengambil, dapat apa yang saya luput daripada syariat Islam. Banyak sangat syariat Islam saya nak buat tak mampu. Mungkin nak infak banyak tak mampu, lepas tu mungkin nak puasa tak mampu, mungkin nak pergi haji tak mampu. Banyak syariat Islam yang tak mampu nak buat. Bagilah saya satu amalan sehingga saya dapat melaksanakan syariat Islam. Ataupun jadilah dengan satu amalan ini, bagaikan saya ini dapat mengambil yang luput kembali itu, benda-benda yang luput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan, la yazalu lisanaka ratban bi zikrillah. Hendaklah kamu jadikan lidah kamu basah berzikir kepada Allah. Jadi
Maknanya kalau kita ini beribadah kepada Allah Ta'ala, setiap ibadat Allah nak kita ingat pada dia. Jadi jalan dia supaya macam mana kita ingat, jalan dia berzikir pada Allah. Dalam kisah yang lain, sahabat ada yang bertanya pada Rasulullah SAW mengenai amalan sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, ada orang infak banyak. Ya Rasulullah, ada orang yang dia ini berjihad fisabilillah, berjihad dengan jiwa raga. Orang ni berjihad dengan harta benda. Orang ni buat amalan-amalan, maknanya mereka buat amalan-amalan yang tertentu. Siapakah di kalangan mereka yang afdal? Lalu Rasulullah mengatakan di kalangan mereka yang afdal adalah di kalangan mereka yang paling banyak berzikir pada Allah. Bagus, sedekah bagus, jihad itu bagus, mayang sunat itu bagus, semua bagus belaka. Tetapi yang paling bagus orang yang hatinya hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan la yazalu lisanaka ratban bizikrillah, maka hendaklah kamu menjadikan lidah kamu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa kalaulah seorang Islam itu di dalam rumahnya banyak harta, law anna rajulan fi hujrihi dirahim, kalaulah di dalam rumahnya, dalam biliknya banyak harta-harta tadi, yuqassimuha, dia bagi, tetapi yang afdal adalah dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Tetapi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawa kedudukan amal zikir ini besar, sehingga zikir tadi menyebabkan amalan-amalan lain begitu tinggi nilainya. Ya, kita infak tinggi nilai, alhamdulillah. Tetapi kalau kamu menjadi ahli zikir, lebih tinggi nilai di sisi Allah. Ini ada kaitan dengan yang kita telah belajar tadi. Lalu dikatakan bahawa amalan ini sangat besar. Maka rugi kalau kita tidak ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa orang yang afdal ini, Nabi SAW mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mu tahu tak, mu nak tak aku beritahu kepada kamu sebaik-baik amalan kamu. Wa askaha, yang sepaling suci. Maknanya indal malikikum, daripada apa yang kamu miliki. Wa anfa'uha fi darajatikum, yang paling tinggi darjat di kalangan kamu tadi. Maknanya wa khairul lakum min infaqiz zahab wal waraq, dan dia lebih afdal daripada kamu infakkan harta dan juga kertas, yakni duit. Dia kamu infakkan emas, zahab ni emas dan juga duit. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih afdal daripada kamu bertemu dengan musuh kamu. Fatadribuhu a'naqahum, maka kamu bunuh musuh kamu, kamu pukul akar tengkuknya, yakni kamu bunuh dia dalam berjihad fisabilillah, ataupun maknanya kamu dibunuh. Yudrabu a'naqakum, ataupun mereka itu yudrabu a'naqakum, mereka itu memukul tengkuk kamu, membunuh kamu. Mahutah aku nak beri kamu kepada kamu amalan yang lebih afdal daripada kamu ini infakkan emas dan juga duit, lebih afdal daripada kamu bunuh musuh kamu di dalam jihad fisabilillah. Dan inilah amalan yang paling suci, inilah amalan yang paling tinggi darjat kepada kamu. Kamu maukah amalan ini? Lalu sahabat mengatakan, qalu wa ma zaka ya Rasulullah, kalau begitu apa dia amalan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab dengan ringkas, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di sini kita sudah faham apa dia. Baik, contohnya, kalaulah para jemaah ini suka infak fisabilillah, tetapi jemaah bukan ahli zikir, ada duit infak, ahli infak saja, maka infak itu besar pahala. Tidak dapat nafikan infak itu besar pahala. Tetapi pandangan Allah Ta'ala duduk pada hati. Kerana apa? Boleh jadi bila kita infak, kita tidak banyak zikir, bimbang hati kita tadi kurang ikhlasnya, ataupun kurang sempurna. Sebab apa? Mudah dimasuki dengan riak, ujub dan seumpamanya. Tetapi kalau sudah berzikir, Allah melihat kepada hati. Bila hati yang
hati yang berzikir ini biasanya hati yang dibersih daripada penyakit-penyakit mazmumah. Maka hari ini kita berzikir, kita infak, lebih besar pahala. Kita semayang, kita berzikir, besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Bahkan boleh dikatakan setiap amalan yang kita lakukan, Allah Ta'ala mahu ibadat itu dalam ingat kepada Allah. Sebab itu ketika mana semayang, Allah berfirman, aqimis salata li zikri, dirikan semayang dalam keadaan kamu berzikir kepada aku. Dirikan semayang dalam keadaan kamu mengingati aku, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah kedudukan apabila seorang itu berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi zikirlah kita, walaupun lemah ingatan kita pada Allah, walaupun ketika mana kita berzikir hati kita tak hadir lagi, walaupun kita berzikir, Allah saya berzikir Ustaz, tapi maknanya semayang tak kosong-kosong juga. Saya zikir dah Ustaz, tapi bila saya zikir pun maknanya dari nak tinggal ke, maknanya hak benda-benda yang lalai pada Allah ni saya dah nak tinggal ke. Tak apalah, walaupun kamu berzikir sekalipun, walaupun kamu lalai pun terus lagi berzikir. Berzikir itu lebih baik daripada kamu tidak berzikir langsung. Jangan tertipu dengan kenyataan. Buat apa kamu berzikir? Kalau kamu berzikir pun kamu tak tinggal agak maksiat, baik tak payah zikir. Jangan tertipu dengan kenyataan ini. Jangan tertipu sehingga katanya Syekh Ibn Athaillah, la tatruk az-zikra, jangan kamu tinggal zikir li adami hudurika ma'allah, walaupun kamu tidak hadir hati kamu bersama dengan Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Kerana sesungguhnya li'anna ghaflataka an wujudi zikrika, kerana kalau kamu lalai tak berzikir langsung kepada Allah Ta'ala, tak ada zikir langsung, asyaddu min ghaflatika, lebih buruk daripada kamu ini fi wujudi zikrihi, dalam keadaan kamu berzikir. Lebih buruk lagi kamu kamu tidak berzikir itu lebih buruk daripada kamu berzikir. Baik berzikirlah. Kalau macam mana biarlah. Ustaz pun berzikir pun hati tak hidup kok sebenarnya, tapi zikir Tuhan tu berzikir saja, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, biar kamu banyak sebut nama Allah daripada sebut makhluk, daripada nama makhluk. Biar kamu banyak sebut akhirat daripada sebut dunia. Biar kamu banyak mencari pahala daripada mencari harta. Maknanya, maka biar banyak kamu sebut mati daripada kamu sebut tentang hidup, kehidupan. Maka demikianlah orang-orang soleh, dia itu nak hidupkan hatinya kepada Allah. Antara jalan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Wasiti radhiyallahu anhu, bermula lalai daripada menyebut itu, iaitu lalai daripada berzikir itu terlebih sangat daripada lalai di dalam berzikir. Kalau kamu tidak berzikir itu lebih buruk lagi daripada kamu berzikir. Makna kamu lalai tidak berzikir lebih buruk daripada lalai dalam keadaan berzikir. Tak berzikirlah walaupun lalai. Tapi teruskan berzikir supaya insya-Allah satu hari nanti Allah angkat kamu daripada lalai kepada ingat. Maknanya. Lalu dikatakan lagi, dan dikata orang bagi Abi Osman Al-Hindi radhiyallahu anhu, kami zikir akan Allah dan tiada kami dapat manis. Katanya satu orang dia jumpa dengan Abi Osman Al-Hindi, dia kata, wahai Tuan Guru, saya ini sudah berzikir, tetapi kami tidak rasa manis dalam ibadat, tidak rasa manis dalam zikir, dan tidak ada hadir hati. Zikir-zikir tak mari-mari rasa manis. Orang lain sedap, zikir kita rasa biasa saja. Maka katanya macam mana? Adakah saya ni perlu tinggal zikir? Adakah tak pakar saya berzikir? Adakah baik tak payah zikir daripada berzikir? Sebab apa? Sebab saya berzikir pun dia kata zikir tak ada rasa sedap pun dalam zikir, tidak ada manis pun berzikir. Dan saya berzikir pun hati saya tak ingat-ingat kepada Allah Ta'ala. Maka katanya Abu Osman Hindi, puji jua oleh kamu akan Allah. Maknanya katanya puji jua akan kamu akan Allah Ta'ala atas menghiaskan anggota daripada segala anggota kamu dengan taat. Segala puji bagi Allah. Kamu kena memuji Allah, kerana sesungguhnya Allah telah jadikan lidah kamu telah mengerjakan taat.
memang lidah kita kan disuruh zikir. Disuruh kita berzikir, maka kamu kena memuji Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah memberi lidah kamu itu taat kepada Dia. Sekurang-kurang lidah sebut nama Allah. Jadi yang kita lalai pun lidah kita sebut nama siapa? Kita sebut nama Allah. Adakah sebut nama Allah itu tidak bagus? Bagus sebut nama Allah. Hanya kurang bagus tu sebab hati tidak hidup. Tetapi daripada tak sebut langsung, macam mana nak hidup? Maknanya orang yang tak hidup hati lagi, Allah Ta'ala akan mudah memberi hatinya hidup setelah dia menyebut nama Allah. Tetapi kalau dia tak sebut nama Allah Ta'ala, maka bagaimana Allah nak beri hati dia hidup? Maka lama-lama dia sebut nama Allah, insya-Allah satu hari nanti akan hidup hatinya kepada Allah. Lalu dikatakan lagi, katakannya maknanya kata setengah mereka itu, yakni ahli-ahli sufi, syukurlah engkau akan Allah Ta'ala barang yang telah dikurniakannya daripada zikir lidah, zikir lisan. Kamu kena bersyukur pada Allah. Asal kiralah ingat dah ingat, asal kiralah kita zikir tak dapat lagi, waridat tak dapat lagi, ataupun kesan-kesan zikir tak dapat lagi. Tak apa, yang paling penting kamu telah dipilih oleh Allah menggunakan lidah tadi berzikir. Maka bersyukurlah kamu kerana Allah kurniakan lidah berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan jikalau melakukan kepada tempatnya, mengumpat-ngumpat, andai kata kamu tak zikir, nascaya tempat lidah kamu guna buat mengumpat. Waliyazubillah. Maknanya sebab tu kamu kena bersyukur. Masalah Tuhan nak beri itu hak Allah. Hak kita kena fikir hak kita. Sebab tu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa hak kita, apa hak Allah? Hak kamu ni ibadat pada Allah sudah. Hak kamu ibadat pada Allah, jangan syirik kepada Allah. Hak Allah, Allah berilah kebaikan selepas kamu beribadat. Maknanya, maka dikatakan apa? Dikatakan kalau kamu tidak berzikir, nascaya kamu akan guna lidah kamu kepada perkara yang buruk. Nascaya tiadalah engkau berbuat tadi. Maknanya tiadalah engkau berbuat dia, dan Allah Ta'ala yang terlebih memuliakan daripada bahawa hadirkan akan dihambanya dengan lisannya. Maka kalaulah kamu ini tidak gunakan lidah kamu kepada zikir, nascaya kamu mungkin boleh jadi kamu guna buat mengumpat. Buat mengumpat ke, buat kata buruk ke orang ke, tak kira lah. Maknanya benda-benda yang lalai. Ataupun mungkin kamu bercakap dengan perkara yang sia-sia. Maka kena bersyukurlah Allah Ta'ala telah muliakan kamu dengan sebab Allah Ta'ala jadikan lidah kamu tadi berzikir. Maka dikatakan tiada mengurniakan atasnya dengan hati-hatinya. Maknanya walaupun Allah tak kurniakan lagi, kita kena baik sangka kan, Allah tak kurniakan lagi hati kita hidup, tetapi Allah Ta'ala telah mengurniakan bahawa lidah kamu, lidah yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebut olehmu dengan lisanmu, sebut dengan lisan kamu, dan bersungguh-sungguhlah dirimu di dalam hati-hatimu, dan kamu kena bersungguh-sungguh. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kepada Allah, bersungguh-sungguh yakni mencari hidayat Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Akhirnya Allah akan beri kepada dia. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Sirul Salikin, Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahawa, dia kata kalau kamu berzikir tetapi hati kamu ini tidak hidup lagi kepada Allah, tetapi kamu kekalkan zikir istiqamah, maknanya walaupun kamu berzikir, kamu belum lagi mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala, maka bila kamu berzikir, kamu teruskan berzikir, nanti Allah berikan kamu makrifat ketika mana kamu hampir wafat. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirul Asrar. Dia mengatakan zikir terus, zikir sebanyak-banyak zikir. Kalau kamu tidak mencapai makrifat, nanti Allah datangkan malaikat ajar kamu mencapai makrifat ketika nak wafat. Kalaulah ketika nak wafat, hati kamu, lidah kamu zikir, hati tak hidup lagi, wafat kamu,
dalam keadaan begitu, maka Allah Ta'ala akan ajarkan kamu melalui malaikat di dalam kubur kamu akan makrifat. Kerana sesungguhnya Allah akan beri makrifat kepada orang yang ahli zikir. Demikianlah maknanya kepentingan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, siapa yang berzikir nanti dia tidak akan rasa berduka cita. Allah tenangkan hatinya dengan sebab dia banyak berzikir pada Allah. Maka zikirlah kamu walaupun maknanya tidak lagi hidup hati, zikirlah kamu dengan bersungguh-sungguh, yakni istiqamah dalam zikir dan terus menerus dalam kita berzikir. Fa'asa an yafa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflati ila zikri ma'a wujudi yaqazati. Maka mudah-mudahan, moga-moga bahawa diangkatkan Allah akan dikau daripada zikir serta diperolehi lalai kepada zikir. Diperolehi lalai kepada zikir serta diperolehi jaga dengan lutufnya. Apa maksud dia? Lutuf ni dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bila kamu sudah banyak berzikir, nanti Allah Taala akan beri kepada kita. Allah Taala akan beri juga pada kita daripada kita zikir mula dengan zikir itu dalam keadaan kita lalai kepada Allah, lalu Allah Taala buka sehingga kita mendapat manfaat daripada zikir. Orang yang tidak ada wirid, dia tidak akan ada warid. Apa makna warid? Kesan daripada zikir. Jadi begitu. Bahkan zikir nantilah kita, bila kita banyak berzikir, kita akan ditunjuk oleh Allah Ta'ala jalan yang hak, jalan yang benar. Orang kata, Ustaz, macam mana akhir zaman ini, Ustaz? Macam-macam perkara hari ini. Fitnah pun banyak fitnah. Kemudian kita pun jadi bingung. Ini satu betul ke tidak betul? Benda ini maknanya. Jadi macam mana nak buat? Senang sahaja kita punya jawapan. Kita akan bagi tahu pada dia, banyakkan kamu berzikir kepada Allah, nanti Allah tunjuk jalan. Allah Ta'ala tunjuk jalan. Maka bila kamu berterusan dalam zikir, nanti Allah Ta'ala akan bagi tahu kepada kamu ataupun tunjuk jalan, ataupun Allah anugerahkan kepada kamu sehingga hati kamu yang lalai itu pergi kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana caranya? Banyakkan berzikir, kerana disebut di dalam satu hadis, Nabi SAW telah bersabda, aksiru zikrallah hatta yakulu majnun. Maknanya lalu dikatakan bahawa perbanyakkan kamu menyebut nama Allah sehingga orang mengatakan kamu gila. Maknanya sehinggalah orang-orang berkata kamu ni gila. Maksudnya jangan salah faham hadis ini. Nanti orang kata kita kena berzikir sampai dikatakan bahawa kita ini macam orang gila wahai zikir. Bukan jadi gila dah. Maknanya terus berterusan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz teringat kata Tuan Guru Haji Abdullah, Tok Guru kita. Dia kata, mu nak satu-satu ni biar mu jadi gila. Dia kata, kata dia. Jadi kita pun tak faham apa maksud dia. Maksud jadi gila ni bukan jadi gila apa. Maksud dia begini. Minta maaf terganggu sikit. Kata Tuan Guru Haji Abdullah, dia kata kamu kena buat sungguh-sungguh, sungguh-sungguh hidup supaya hati kita hidup kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala ini, dia ataupun ada peringkat-peringkat dia. Macam mana? Peringkat yang pertama ni peringkat kita. Peringkat kebanyakan orang, yakni bila sentiasa berzikir ataupun berzikir dalam keadaan hati tidak. Maka moga-moga Allah Ta'ala naikkan kamu daripada kamu zikir dalam keadaan hati kamu lalai kepada Allah, tiba-tiba hati kamu jaga kepada Allah. Daripada lalai, tinggallah hati tadi, jaga hati kita hidup ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini boleh dengan cara kita berterusan.
Bila sudah zikir, kita pun sebut la ilaha illallah. Dalam hati kita, kita pun sebut apa dia? La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Ini dalam hati. La ilaha illallah dalam hati. Ataupun kita sebut la ilaha illallah dalam hati, tiada Tuhan melainkan Allah, ataupun tiada yang disembah melainkan Allah. Maka kita pun sebut la ilaha illallah dalam hati, tiada Tuhan melainkan. Peringkat awal kita zikir, hati tak hidup. Hati tak zikir. Hati tak kata pun la ma'budu illallah. Tapi lidah la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati tak. Peringkat awal. Teruskan berzikir, teruskan berzikir, teruskan berzikir. Lama-lama hati hidup la ma'budu illallah. La ilaha illallah, hati kata la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Dia akan jadi seiring. Ini ustaz tanya orang ahli zikir lah, bukan pengalaman ustaz. Ustaz kita ni bukan ahli zikir juga sebenarnya. Tapi la ilaha illallah, hati hidup berserentak. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Ini bermakna hati sudah hidup. Ini bermakna hati sudah yaqazah. Hati lupa selama ini. Jadi peringkat awal zikir, tasbih tangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi duit main mikir, dia BSP boleh keluar kedok dah ni. Mana hati zikir ingat ke kerja, hati zikir ingat ke duit, hati zikir ingat ke makanan, ada makanan ke dak, hati zikir ingat ke anak isteri. Maka itu zikir kebanyakan orang. Tapi teruskan zikir, tiba-tiba hati hidup. La ma'budu illallah, la ma'budu. Datang begitu, maka datang kamu dalam keadaan jaga. Hati kamu mulai jaga ketika itu. Lalu dikatakan bahawa selepas kita berzikir dengan tu, Allah Ta'ala angkat sehingga dengan lutufnya, dengan sifat kelembutan Allah. Allah maha lembut, Allah bagi kita, insya-Allah bagi yakin. Zikir bertahun-tahun, yakin pada Allah. Yakin. Allah beri. Ustaz pun tak dapat. Dan inayahnya, mana inayahnya? Dengan pertolongan Allah. Jadi yang menjadikan zikir kita hati hidup itu apa dia? Allah yang beri. Maknanya kita usaha zahir, nanti Allah hidupkan. Sebab tu pernah orang tanya, Ustaz, saya nak zikir nafas. Direct terus zikir nafas. Kita bukan tidak setuju zikir nafas itu. Tetapi macam mana kita nak zikir nafas, zikir lidah pun kita tak lepas lagi. Begitu gambarannya. Kecuali ada bimbingan guru, itu wallahu a'lam. Hanya kita nak bagi tahu bahawa dengan kelembutan Allah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, Allah boleh beri hati kita jadi hidup. Serentak kita la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Ketika itu kita sudah rasa sedap zikir, sedap zikir. Bila kita zikir la ilaha illallah, hati hidup, hati kita terus hidup. Maknanya dia serentak la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Lama dia tukar sendiri, la maqsuda illallah. Lama-lama dia bertukar sendiri, la mawjuda illallah. Begitu. Dia serentak datang. Ya qazah, dia hati sudah hidup. Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya jaga itu ingat hati daripada maknanya maka jaga dan apa ni, menutup ghaflah. Jadi bila hati jaga, tertutuplah ghaflah, tertutuplah kelalaian dan tidur jahalah, dan tertutuplah maknanya tidak lalai. Hati kita tidur lagi sebenarnya. Jadi bila kita zikir, bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur. Bukan tubuh hati. Hati pun bangun daripada tidur yang dalam keadaan tiba-tiba bangkit, kesan daripada zikir. Maknanya maka kepada hadrat wafa, malah sampai kepada hadrat kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada membawa kepada hati kita ini membawa kepada khidmat, hadap khidmat kepada Allah. Maka di sanalah berpindah, sudah sampai kepada itu, berpindah daripada zikir lisan yang hadir daripada ingat nak dapat zikir hati, hadir daripada melazimi berterusan. Berterusan itu berapa lama mana Ustaz? Tak kira lah. Ada orang setahun, ada orang 2 tahun, ada orang 3 bulan, ada orang 4 bulan. Dan Ustaz lah mana? Ustaz bertahun-tahun. Maknanya bertahun-tahun nak dapat hidup. Hanya serah pada Allah. Tolong doakan.
pemberian Allah. Jangan pertikaikan, jangan kita fikir tentang pemberian Allah. Fikirlah kita bagaimana adab khidmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa terus kamu berzikir, nak hidup hati mesti melazim. Mesti melazimi. Ustaz ada berjumpa dengan satu orang wali Allah. Dia sudah wafat. Maka setelah wafat tu baru kita masih hidup, orang sudah panggil dia seorang wali Allah. Orang sandar. Jadi beliau ini satu hari lepas pada Zuhur, Ustaz pun pergi. Orang ajak kita jumpa satu orang yang dikenali seorang wali Allah. Kita pergi, alhamdulillah dapat jumpa, kerana kata orang yang bawa, tidak semua orang yang boleh jumpa dia. Kadang-kadang orang di rumah dia tak keluar. Panggil pun tidak, dalam pintu pun dia tak buka. Dia tak tahu, kadang-kadang dia tak nak jumpa orang. Tapi alhamdulillah kita pergi jumpa dia. Jumpa beliau. Jadi jumpa beliau, dia pun cakap. Dia pun cakap, dia cerita bahawa dia ni, dia jaga mata, dia tak tengok orang. Dia cerita maknanya dia ni dikatakan hampir 20 tahun ke 30 tahun dia tak keluar rumah, tak tengok orang perempuan dia ni. Bila kita duduk, akhirnya kita ni tetamu, tapi dia yang minta diri. Saya minta, jatuh. Kalau bahasa dia Pak Super. Lepas tu kita kena balik lah. Lepas tu isteri pun kata minta maaf. Suami dia memang begitu, dia kata. Apa amalan suami dia? Suami dia ini 1 jam akan duduk dalam bilik. 1 jam sebelum masuk waktu dia akan duduk dalam bilik. Dia akan duduk dalam bilik. Dia buat apa? Dia berzikir. Sehingga kan dikatakan bahawa kewafatan beliau itu maknanya amat menyedihkan orang. Beliau adalah orang yang soleh. Amalannya banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa alhamdulillah dapat jumpa beliau, tapi sekali tu saja. Lepas tu dapat meninggal dunia. Maka sebenarnya dalam mesti melazimi. Mesti melazimi. Minta maaf kalau lain putus-putus ni. Mesti melazimi berterusan, dan inilah diisyaratkan oleh muallif ma'a wa min zikri ma'a wujudi yaqazatin ila zikri ma'a wujudi hudurin. Maka dan daripada zikir serta dipolehi jaga ke zikir serta hadir serta. Bila sudah hati sudah sedar serentak la ilaha illallah la ma'budu illallah. La ma'budu tu dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Maka di dalam hatinya mengatakan bahawa tiada yang ma'budah, la tiada yang disembah melainkan Allah, la daripada lalai kepada ingat. Kemudian sudah dizikir, akhirnya naik maqam sikit lagi, semakin tinggi maqamnya. Apa yang semakin tadi daripada putus-putus Allah minta maaf ke, ataupun kita sambung malam besok ke macam mana? Kalau nak terus kita terus. Tapi kalau nak sambung malam besok, kita sambung malam besok, tak apa. Nak terus ke nak tu macam mana ni? Kalau lah maknanya disebabkan tu. Ada kata beres je kalau. Okey, teruskan Baik, kalau begitu dikatakan bahawa daripada zikir serta diperolehi jaga. Daripada zikir tadi naik makam sikit. Dan kepada zikir serta hadir serta Allah. Maknanya zikir dalam keadaan hadir bersama dengan Allah Ta'ala. Okey, boleh kita sambung malam esok. Sebab putus-putus ni, tak apa kalau nak seterus ni. Siapa nak boleh insya-Allah 1-2 saja. Maka dikatakan bahawa daripada zikir serta diperolehi jaga kepada zikir serta oleh hud, sehingga zikir dia kata maknanya daripada hati kita ingat kepada Allah, serentak la ilaha illallah tu, kemudian zikir bersama dengan Allah Ta'ala. Sehingga dijadikan zikir hati tu, hati semakin hidup. Beginilah insya-Allah lah apa kata kita sambung
Kita sambung malam esok. InsyaAllah, maknanya perbahasan kita mengenai zikir. Macam mana nak rasa Allah hadir itu. Ini mengenai akidah bahaman mengenai rasa kehadiran Allah Ta'ala ini ialah datang daripada lubuk hati kita. Lubuk hati kita setelah kesan kita berterusan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga sebelum kita akan berasa maknanya hati kita berzikir bersama dengan lisan kita berzikir. Tak apalah, kita akan sambung malam besok. Minta maaf banyak-banyak di atas apa yang berlaku. Untuk pengetahuan, sebenarnya Ustaz dah beli singkat baru dah untuk line baru. Bahkan beli pakai telefon baru dah. Tapi tak tahulah. Moga-moga malam besok doalah. Moga-moga malam besok kita punya perjalanan dakwah kita, kuliah kita berjalan baik, insya-Allah. Kita jumpa malam besok. Setakat ini saja Ustaz minta maaf banyak-banyak kepada para jemaah. Sekadar ini yang mampu disampaikan, dan ujian-ujian maknanya kita sepakat-pakatlah berdoa pada Allah. Moga Allah Ta'ala beri pertolongan. InsyaAllah kita malam besok kita masih lagi membahaskan tentang zikrullah. Dan Ustaz rasa besok kalau boleh hadirlah, kerana malam besok Ustaz nak bagi satu amalan mengenai zikir, dan kita telah susun dalam satu buku yang Ustaz bagi tahu. Tapi zikir ni ada dua bentuk. Satu bentuk yang bentuk bacaan, satu bentuk yang ulang-ulangan, macam la ilaha illallah diulang sebanyak-banyak, ataupun seperti ratib haddad dan seumpamanya. Tak apalah, sekadar ini saja. Minta maaf banyak-banyak. Maknanya Ustaz pun tak tahu mana, tapi dema semua jemaah pakai doa lah agar perjalanan besok kita boleh berjalan dengan baik. Kita doakan agar Allah Ta'ala mengangkat wabak, penyakit-penyakit, mempermudahkan urusan kita, dan kita jangan bergaduh di antara satu sama lain. Kita doakan orang yang tak suka kita pun kita doakan, orang benci kita pun kita doakan dia kebaikan. Jangan ada dalam hati kita. Jadikanlah kita banyak maknanya memegang tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena cuba sedaya upaya melakukan ketaatan. Kalau kita jatuh pada maksiat, kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Untuk pengetahuan jamaah, supaya jamaah kena faham, yang menyampaikan ilmu ini bukan orang alim sebenarnya. Yang menyampaikan ini, yang membaca ini bukan orang soleh. Orang yang lebih alim, lebih soleh, maka belajarlah dengan mereka. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Sekadar taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok Ustaz akan fikir untuk perjalanan kita lebih jalan baik. Sekadar ini saja. Wallahu a'lam.